Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Legend Booster. Apa khabar tuan-puan? So, Alhamdulillah pagi ni tuan-puan, seperti yang kita dah maklumkan, dah tulis dekat situ iaitu tentang rejection. Cakap rejection ni mungkin orang kata, kalau tuan-puan perasan Coach Amir kalau perasan Tuan Zaim pun dia ada buat program tau yang namanya Kau Koyak ke? Lebih kurang gitu lah. Saya terperasan, saya terbaca. Ada kan? Lepas tu wife saya pun macam, best abang, nak join boleh tak? So insyaAllah bila cakap tentang koyak, rejection ni tuan-puan, mungkin ada something yang kita boleh highlight, kita boleh belajar sama-sama. Syarat nak join kena koyak kan, Coach Yusuf? Dia lagi pandemik ni, koyak dia tu lebih sikit tau. Okey. Tuan-puan, kita jemput macam biasa tuan-puan kita share dulu, sharing live kita pagi ni. So kita doakan tuan-puan, semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera lah. So far suara kami tuan-puan dengar dengan jelas, okey ke? So guys, apa khabar? Nice. Kan. Biasa slot Legend Booster ni Coach Yusuf kan. Ada orang dia tunggu tau. Betul. Ada orang dia masuk time dia down ah. Tapi okey, kan. Kita sediakan pagi ni sebab kadang untuk kita masing-masing booster, sebab kita tahu setiap orang tu energi dia, momentum dia ada naik turun dan sebagainya kan. So tuan-puan kalau rasa Legend Booster yang kita buat setiap pagi ni bermanfaat kan, walaupun anda tidak meninggalkan sebarang jejak, boleh kongsi kan dengan pelajar-pelajar, boleh kongsikan dengan rakan pendidik yang lain dan sebagainya. Sebab last kali untuk apa tuan-puan? Untuk kita sebarkan manfaat bersama-sama insya-Allah. Bila cakap tentang booster ni tuan-puan, ada beberapa lah Twitter yang PM saya sambil-sambil tuan-puan kita sambil-sambil share pada group, pada kenalan, nak tag sahabat-sahabat pun okey je. Dia PM lah, dia tanya, Coach Sir, saya nak share sikit boleh lah. Saya kata, kenapa tu? Dia kata, Coach pernah down tak? Dia story dia nak bagi tahu dia tengah down. Jadi macam mana dia nak face benda tu. Tapi dia sajalah, dia kata, Coach pernah down tak? Saya kata, saya selalu down. Tak nampak pun Coach down. Jadi tuan-puan nak bagi tahu saya Coach Amir team semua, kita orang pun manusia juga. Kita orang pun down tau. Dan kadang diuji tu kadang lagi benda yang kita tak jangka lah, benda yang you pernah tak hadapi benda ni? Susahnya, tapi I nampak you okay je, present, bagi tahu, sharing. So nak bagi tahu tuan-puan, bila cakap tentang booster ni, kita nak jadikan orang lain high motivated, lagi kita pendidik kan, nak jadikan pelajar kita seronok belajar, enjoy on camera, walaupun sebenarnya kadang kita tu tengah lapar, tengah tak okey, kadang internet lah, kadang family ada yang tak sihat. Kita pun kadang bukannya sihat sangat tuan-puan. Tapi nak bagi tahu bila comes to booster, nak bagi yang terbaik, nak jadikan orang happy, enjoy ni, kadang tak sempat tau tuan-puan. Point dia ialah kita tak sempat. Saya tak sempat nak rasa down, nak rasa tak okey. Bila comes tu, nak bagi tahu pada tuan-puan, okey, topik rejection ni macam gini, nak deal macam gini, apa yang berlaku, apa yang kita rasa, apa yang kita boleh buat. Boleh dapat tuan-puan? Bila comes tu, kita nak bagi booster ni, kita dah tak sempat dah nak downkan diri kita, nak macam alah tak okey lah, tak berapa sihat lah. So nak bagi tu tuan-puan, kita pendidik, when comes to our passionate kita nak berkongsi ilmu ni memang kena buat sungguh-sungguh, buat betul-betul, dan kita nak bagi tahu tuan-puan, kadang ada benda yang kita buat kecil je, sikit je, orang appreciate, orang suka, orang terasa. So that's why Legend Booster so far Coach Amir, kalau nak kira episod tu bila tengok Azri Walter tu, dia still kira tau, okay, episod 88, okay, episod kita dah episod 90 lebih kan. Saya macam, kalau Legend Booster buat macam tu Coach Amir, Sebelum ni tak tahulah berapa kita pernah tak dan. Kita sendiri tak dan. Tapi sebab ialah mungkin orang yang buat Legend Booster ni beza-beza, so kadang kita betul. episod lah. Kalau kita one man stand tu mungkin bila kita lah apa. Tapi it's okay tuan-tuan.
berapa pun episod, tajuk apa dan sebagainya kan. Kalau manfaat, kalau rasa ada something yang tuan-puan dapat collect daripada LB setiap pagi, so Yes, tuan-puan yes, jom kita sama-sama kongsi insyaAllah. semestinya. So kalau perasan tuan-puan, saya bagi tahu juga Coach Hamid, tahun lepas Legend Booster tahun lepas tajuk dia ialah well trained versus well educated tau. Saya macam, ui. Time tu kita orang dekat satu kedai yang ada background yang sangat cantik tau. So kita cakap, ui hari ni ada background baru. So biasalah bila Legend Booster ni sambil-sambil Kita ada Cikgu Nur Hasimah, betul? Jelas katanya, thank you. Tuan-tuan yang bersama dengan kami jemput untuk kenalkan diri, join live daripada mana tu. So pagi ni bila cakap tentang kesan rejection, minta izin tuan-tuan, saya share dulu journey antara orang kata bila lalu rejection ni. Saya pernah close Coach Amir, kita nak dapat klien tau. Klien yang saya nak. Klien ni pada saya best. Klien ni saya selesa dengan dia. Perjalanan di rumah dia pun tak berapa jauh. Bayaran pun okey. Klien pun layan best. Tapi saya dapat mengajar tu sekali. Lepas mengajar tu, klien terus senang cakap lah reject. Dia kata, cikgu, kelas akan datang, kita tak ada lah, maksudnya anak saya macam macam dia kata macam tak seronok, macam tak nak belajar lah, macam dia kata nak try sekali je dengan cikgu. Jadi saya macam beza tau. Klien saya macam lepas tu saya jumpa juga klien, saya kata saya ajar dia biasa-biasa je, saya ajar dia relax. Tapi klien tu nak pula dengan saya. Bandingkan dengan klien yang memang saya nak sangat, tapi dia reject. Dia kata kita sekali kelas je, okey dah lah. Jadi time tu kan, saya punya terasa tu, saya rasa macam, alah kenapa klien yang saya nak ni, dia tak nak dengan saya, tapi klien yang saya tak berapa nak lah dengan dia. Dia kata, bolehlah cikgu, kita teruskanlah, bayaran macam mana, nak beli buku lah itu ini. Jadi saya macam, uish. Awak ada tanya tak? Maksudnya awak ada tanya tak kenapa dia reject ke apa ke? Dia yang bahaya tu Coach Amir, dia punya rejection tu rejection yang lembut tau, yang anak saya okey je, tapi dia macam nak belajar sekali je. Dapat tak? Jadi saya macam, kat mana yang silap? Kat mana yang tak okey? Buku ke? Cara penyampaian ke? Cara pemakaian saya ke? Cara saya cakap ke? Cara saya minum air masa dia kata, okay jemput minum. Kita minum. Tapi kita tak tahu tau. Jadi saya rasa memang sangat mencabar. Tinggal tanpa jejak kan? Susah tau. Sangat susah. Jadi saya macam tentu yalah, biasalah kalau kena reject ni, tuan-tuan, you boleh share juga pengalaman you kena reject. Tak kisahlah, kadang reject dengan pasangan, reject dengan you nak beli barang kat kedai tu reject you, tak boleh, harga memang harga macam ni. So tuan-tuan, so what happen ni, yalah, saya rasa down, saya rasa macam, tak nak mengajar lagi, tak nak buat tuition. Kalau klien lain pun saya ajar macam tu juga, saya ajar macam biasa-biasa sebab kena reject kan, dengan kecewa. Thank you. Ustazah Waida ada, Maikah Abdul Rahman ada. Assalamualaikum dari Sabah. Waalaikumsalam. Ustazah Waida share apa tu? Pagi, pelajar saya terus drop subjek Arab SPM kat sekolah. Saya rasa bersalah sebab sayakah dia yang buat keputusan tu. Percaya kepada kemampuan diri dan rezeki Allah. Daripada Tuan Azwan, thank you very much. Pasti ada, insya-Allah. Saya dari Kuantan. Okey. Setuju. Saya bila dah sangat minat mendidik, keteruja untuk kongsi ilmu dengan anak-anak didik tu memang tinggi. Macam-macam idea datang untuk jadikan PDP tu kreatif, kadang lapar pun boleh jadi kenyang. But reject ni sebab parents kesian pada anak, sebab tak nak anak penat belajar alasannya. Tapi reaksi anak-anak memang sedih sebab kena berhenti. Okey, faham. Thank you. Sementara tuan-puan, kita nak bincang tajuk rejection. What happened? What do you feel? Mungkin ada situasi yang kita boleh belajar sama-sama. Jemput, share dekat ruangan komen. Thank you very much pada yang respon. Mungkin tuan-puan nak share pengalaman pertama kena reject ke, ataupun
Tuan Pan nak share banyak-banyak servis yang Tuan Pan bagi, produk dan sebagainya ni kan. Kalau tutoring ni, rejection yang mana yang bagi kesan sangat-sangat kepada Tuan Pan? Kan. Saya nak bagi tahu Coach Isa tadi, bila klien cakap macam tu, kan? Coach Isa boleh maksudnya boleh cakap macam ni. Oh Puan, saya pun nak cakap benda yang sama. Saya rasa ini ini last day lah saya dengan anak Puan. Tak boleh, tak terkeluar sebab I want that client. You faham tak? Macam kita dapat bakal pasangan lah. Saya ada girlfriend, saya nak sangat dengan dia, tapi dia tolak. Bila girlfriend yang saya macam tak berapa nak, dia pula bersungguh dengan kita. Jadi saya nak cakap yang girlfriend yang saya bersungguh nak ni, saya macam saya pun sebenarnya macam tu. Dia tak terkeluar. You dapat tak? I memang nak ajar student tu. I seronok ajar dia. Jadi bila klien tu macam, tak apalah cikgu. Jadi saya macam, perasaan dia tu, Tuan Pan. Boleh rasa dah. Betul-betul. Thank you juga. Kita ada Cikgu Fairuz yang join. Mungkin cikgu sekolah yang bersama dengan kita hari ini dan sebagainya. So Tuan Pan boleh share pengalaman dengan kami supaya kita dapat belajar sama-sama. Kalau cikgu sekolah ni lagilah Coach Isa kan. Mungkin akan bermain dengan jumlah pelajar yang ramai dalam satu masa. So dan rejection tak boleh lari Coach Amin. Yes, betul. Tak boleh lari tau. Dekat situ menghadap pelajar tu memang lagi mencabar. Thank you Tuan Pan yang bersama dengan kami. Coach Amin nak story sikit? Ada ke? Kena reject dengan suami, tak nak makan durian. Itu daripada Pak Ikawati. Aduh. Ada. Alright. So Tuan Pan yang bersama dengan kita, thank you. Boleh share dulu live ni, kita baru je mula. Hari ni sebenarnya saya nak share 3R tau Coach Isa. Alright. Sebab kita ada rejection start dengan R kan. So I nak recover balik. Kita recover balik rejection dengan 3R. Tapi sebelum kita masuk 3R kan. Recover tu bukan point lah. Baru nak tulis. Bukan. Recover bukan point kan. Tak apalah kalau Tuan Pan nak jadikan dia sebagai point pun tak apa. Cuma hari ni saya nak share 3R. Tapi sebelum saya masuk 3R Tuan Pan. Thank you Ustaz Muaz. Rejection adalah satu proses pengalaman untuk jadi matang dalam mana-mana. Nice. Dia macam ni Coach Isa. First principle. Ni saya bagi. First principle tak jumpa dah dalam buku principle apa tak ada. Dia macam ni. Ramai orang ingat ni Coach Isa. Pegang benda ni betul-betul Tuan Pan. Ramai orang ingat once you kena reject you makin jauh dengan goal. Perasan tak Coach Isa? Ramai orang ingat bila dia kena reject, dia rasa dia makin jauh dengan goal yang dia nak capai. Tuan Pan, ini yang akan menyebabkan kita rasa makin down, jatuh, kita rasa makin hanyut ke laut dan sebagainya. Sebab kita rasa bila kena reject, kita makin jauh dengan goal kita. Tak kisahlah goal kita apa pun Tuan Pan. Coach Isa kan, Coach Isa tadi dia jadikan sebagai mengajar ini satu passion dia kan. Tapi sekali kena reject, you mesti rasa macam kalau salah terima rejection ni Coach Isa, you akan tinggal terus bidang ni. Setuju ataupun tak? Betul. Ini bahaya Tuan Pan. Ini bahaya. So kena take note ni. Assalamualaikum. Nak dengar lah Cikgu Amelia. Thank you. Kalau saya banyak lah, Coach Isa banyak juga rejection kan. Tapi kita seronok lah kan. Tuan Pan, dia punya prinsip kan. Kalau kita kena reject, tapi betul lah Coach Isa kan. Kita tengah cakap sekarang ni masa tak kena reject. Seronok betul. Tapi kalau masa tengah reject nak cakap pasal rejection, rasa macam orang kata dung. Orang Kelantan panggil dung macam tu. Eja dia DUA, betul kan? Saya tak tahu eja macam mana. Tak boleh eja. Orang Kelantan tolong bantu. Dung ni dia rasa macam panas kepala, rasa macam tak sedap duduk, tak makan tak, orang cakap makan tak kenyang kan, tidur. Dia macam serba-serbi tak kena. Disebabkan rejection tu kan. So antara benda yang kita kena take note dulu. Sebenarnya rejection bukan bermaksud kita makin jauh dengan goal. Tak. Kadang Allah bagi rejection tu Coach Isa supaya kita keluar track ni, supaya Allah nak bagi track baru. Kadang kita ni
duduk dalam track yang sama dengan orang lain kan. Okey. Yang mana orang lain dah banyak dah rejection, kita baru sekali. Betul Coach Isa? So of course kita akan kalah lah kan. Lagi-lagi bila kita compare untuk compete dan sebagainya dengan Nice. dengan orang lain lah. Saya cuba untuk diri je. Serius. Penulisan saya tiap kali submit kena reject time buat thesis dulu. Rasa give up dah nak stop. Tak nak buat dah, tapi akhirnya tak sangka dapat thesis terbaik. Yes, thank you. Thank you Daripada Ustazah Wahidah kan dapat thesis terbaik dalam master beliau disebabkan kena reject. Kau rasa disebabkan kena reject. Dekat you dulu, apa rejection yang you rasa macam tak boleh belah? Rejection dekat you Hai you. Banyak peminat aku macam ni. Tu tak boleh fokus tu. You tahu tak, saya pun sama kalau nak cerita pasal ni kan. Saya dekat Matrix tau. Kunci sini saya cerita saya. Okey. Saya kat Matrix. Saya dilantik sebagai Majlis Perwakilan Pelajar. Masa tu saya fight untuk jawatan presiden tau. Kan, semasa tu saya fight untuk jawatan presiden tapi saya tak dapat. Orang tengok saya ni muka macam ni kan. Last kali dapat lah dekat Esko Kerohanian. Alamak. Geng-geng surau aku bisa. Geng-geng surau kan. Tapi tak apa, ni saya nak cerita pengalaman dekat Matrix. Saya harap orang yang tu tak dengar lah. Orang yang masa-masa kita akan fight lah for Matrix sebab masa singkat dan sebagainya kan. And then biasalah baru nak kenal dunia. Nak kenal orang cakap apa, partner lah, apalah kan. Cari orang kata apa, orang cakap pasangan untuk tingkatkan semangat belajar kan contoh. Samalah you dekat you pun kan. Ini saya cerita pengalaman saya kat Matrix kan. So apa yang jadi Coach Isa, sebab kita masa tu terlibat dengan of course yang belajar lah. And then kita baru ni tau, kita buat like macam terlibat dengan kepimpinan dan sebagainya kan dekat Matrix dan sebagainya kan. And then yelah mungkin silap step dan sebagainya. Pengalaman saya kongsi dengan Tuan Pan, kita berkenalan lah dengan one of the orang cakap perempuan dan sebagainya. Ini saya tak salahkan perempuan dan sebagainya, saya tak salah. Saya cerita pengalaman saya Coach Isa. And then kesan saya like macam mungkin tak berapa fokus dengan belajar dan sebagainya Coach Isa kan. Kesan tak berapa fokus dengan belajar. Kita banyak dengan pasangan, kita banyak dengan orang kata apa, orang Kelantan panggil gewe lah, gewe. Perempuan gewe. Dengan kepimpinan, tak fokus sangat belajar. Kesan dia, perempuan tu dapat 4 flag tau. First time. Ni saya nak cerita pasal rejection tau. So bila dia dapat 4 flag, saya masa tu dah lah kepimpinan kot. MPT. Lepas tu dapat 3.7 je. Allah macam 3.7 Coach Isa. Terus kena reject tau dengan perempuan. Serius. Kena reject lah, tak pandai. Nampak? Tapi ni saya nak cakap. Tapi kesan daripada rejection tu, saya thanks to Allah, thanks kepada perempuan tu sebab reject saya lah. Menyebabkan I come back untuk second sem and then saya dapat balik recover untuk dapat score 4 flag. Kan? Saya tak salahkan dia tau. Saya nak cakapnya. Saya nak cakap kesan daripada rejection, kadang you jumpa track yang lagi bagus. You jumpa you kena create track yang you kena create track yang baru untuk you capai apa yang you. This is my rejection dekat Matrix. Contoh lah kan, dari sudut pasangan. Macam Coach Isa sentuh tadi kan, ada orang kena reject dengan klien. Of course dengan klien banyak kan. Kadang klien kita ni macam-macam Coach Isa. Betul, dia tengok kita ni bagus, dia tak beranilah nak cakap macam saya dah tak nak perkhidmatan you. Kan? Kadang dia akan cakap, oh anak saya akan berehat bulan ni. Amboi, baru je sebulan belajar dah berehat dah. So, ini contoh ayat-ayat rejection. Tuan Pan, boleh tak kongsi dengan kami? Apa contoh ayat rejection yang Tuan Pan mungkin kita boleh belajar kan? Ataupun Coach Isa, kami nak pergi bercuti sebulan. Contoh. Apa lagi ayat-ayat rejection? Kalau macam pasangan dia cakap macam ni, awak terlalu baik untuk saya.
Ya. Kau dah kenapa aku jadi baik masalah. Ya gitulah lebih kurang tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh kongsikan pengalaman rejection. Sebelum saya share 3 poin yang 3 Betul. Itu pengalaman saya yang aku Okey. Bagi saya, kita perlukan persediaan diri dengan ilmu untuk lebih positif bila terima rejection. Thank you. So sambil-sambil orang cakap tentang dialog ni, kadang bukan isu kita di-reject je Coach Amir. Rejection ni kita pun reject orang juga. Betul tak? Ada klien, minta maaf lah puan, saya ada komitmen lain. Kita tak nak klien tu cakap, saya sekolah lah, busy lah puan, tak dapat ajar nak puan. Padahal puan tu macam, alah saya boleh bayar sekian je contoh. Amount yang dia bayar, income yang dia bayar tak apa-apa, kita nak lah. Mungkin anak dia ni, susah lah kita nak ajar. Menyebabkan kita pula yang buat ayat-ayat rejection ni pada klien kita, pada orang sekeliling. Tak boleh lah abang penat hari ni, tak boleh nak keluar, tak boleh lah gaji bulan ni tak apa cukup. Kita bila kena reject, kita tahu tau rasa dia tu tak best, tapi kadang kita buat benda tu dekat orang. Kat sini tuan pun kita boleh belajar sama-sama. Kita dapatlah apa yang kita buat, kadang kita tak perasan. Tuan, jadi bila cakap tentang rejection ni bukan ke arah kita je, kadang kita juga buat dekat orang lain. Ada rejection yang perlu, ada rejection yang mesti, ada rejection yang kalau boleh kita elak, kita elak tuan. Okey, boleh? Sila Coach Amir, you nak share R yang pertama? Alright, so tuan-tuan, kesan rejection dia biasa akan keluar beberapa R lah. Beberapa R. Kan. Yang pertama tuan-tuan, dia bawa kita untuk kita reflect. Okey. Tuan-tuan setuju ataupun tak, lama ataupun tak, kejap ataupun tak, dia akan automatik kita akan reflect tau Coach Isa. Perasan tak? Okey. Betul. Reflect tu sama ada dua. How you handle your reflect pula. Tadi kita nak handle rejection. Sekarang ni reflect yang datang kepada kita ni datang daripada setan ke daripada malaikat sudah. Kan? Ini betul ke ni? Ini adakah akan menjatuhkan aku lagi, akan menyebabkan aku jauh dengan goal aku? Kita nak ini proses reflect tuan-tuan. So masing-masing saya tahu dah lalui proses ni. So macam mana kita nak buat reflection yang bagus supaya rejection kita itu dapat orang kata reflect dalam keadaan kita dapat keluarkan outcome yang okey lah. Kan sebelum ni kita pernah guna istilah feedback kan Coach Isa. Kesan daripada feedback macam mana kita nak harmonikan. Macam mana kita nak berdamai dengan rejection, dengan feedback yang dapat daripada klien dan sebagainya. Itu R yang pertama Coach Isa. Mungkin Coach Isa nak tambah berkaitan dengan reflect. Ada pengalaman ke macam mana you buat reflection untuk recover balik? Antara momen paling awal tuan-tuan, mungkin anda pernah dengar, mungkin ada yang first time dengar, iaitu tentang satu student saya ni, darjah 2, saya jadi cikgu kelas tu, saya baru ajar dalam sebulan kot tuan-tuan. Budak tu sound direct tau. Tak best lah mualim ajar. Saya ni mengajar dia, kena reject depan-depan tau. Dalam kelas, dia jerit. Perempuan pula. So since then tuan-tuan, saya pegang. So what happened, saya bagi tahu pada diri saya, antara saya berubah jadi cikgu yang lebih baik atau saya berhenti jadi pendidik. Itu baru bulan pertama tau saya mengajar dekat sekolah. So saya terus awak buatlah macam cerita 3 Idiot. Are you want become professor? Okay, you duduk dekat dalam tempat budak tu, suruh budak tu mengajar kat depan. Ini darjah 2, kalau universiti boleh lah. So saya jumpa parent, time tu saya jumpa mak dia tau. Bila balik kan pelajar kita hantar tau. So sambil masa anak dia ni balik, saya jumpa lah. Oh puan, nak cakap sikit boleh puan? Saya ajar anak puan subjek sekian apa semua. Boleh saya tanya sikit puan? Nak macam mana saya nak ajar anak puan. Dapat time tu punyalah tak tahu nak mengajar macam mana sampai tanya parents sendiri, pelajar tu lah macam mana nak ajar anak dia. Dia tahu anak saya macam ni. So kesannya yalah dekat dalam kelas tu kita dapatlah orang kata weapon yang paling sesuai untuk saya ajak anak dia. Time tu memang rasa down tu Coach Amir. Budak-budak kan cakap gitu kat kita. Kita ni pula jenis terasa. Maksudnya you buat reflection dengan
you tak ignorekan budak tu, malah you makin dekat dengan parents dia untuk dapatkan feedback. Tak ramai cikgu bersedia untuk buat macam tu, Cikgu Isa. Yelah, betul. Tapi perasaan perasaan itulah. Okey, boleh dapat itu tentang reflection. Tuan boleh dapat something, kalau dapat boleh share anda dapat apa. Okey, muhasabah diri gitu. Okey, nice, betul juga. Ada orang muhasabah boleh move on, ada orang muhasabah start kat situ pula. So reflection ni. So saya masuk R yang kedua, boleh guys? Sila. R yang kedua kita dah buat reflect tuan-tuan. Jangan lama sangat dekat reflection tu. Kan? Jangan lama sangat dekat reflection. Betul. Bila reflect, kita refuel balik. Refuel. Apa refuel lah dalam bahasa Melayu? Kau Isi semula. Dia macam fuel tu isi minyak tuan-tuan. Isi minyak. Kita isi minyak, maksudnya kita rehat. Kereta ni. Okey, Coach Isi nak tambah lah. Refill ada tau, refill yang you buat tadi. Refill ni I kena check balik. Nanti cikgu bahasa Inggeris marah. Refuel, fuel. Maksudnya boleh lah. So point you ialah you nak mengisi FUEL. Dia macam mengisi minyak balik. Faham. Dia macam you dah reflect, dia macam kereta lah Coach Isa. You dah tengok. Okey, faham. Okey, apa-apa bila you naik kereta reflect you bila kat mana? Bila you tengok meter. Yes. Bila meter turun, itu rejection lah. Turun rejection lah tuan-tuan. So you akan reflect. Cakap dengan partner kan. Abang, sayang kita kena isi minyak kan. Reflection tu. Kita kata Petronas bukan Shell. Contoh reflect proses tu. Awak cakap yang sama Saya tahu tak, bang, minyak dah habis ni. Minyak habis cari aku pula. Tak, contoh. Okey. Reflection kan. So kita refuel tuan-tuan, isi minyak balik. Macam mana nak isi minyak balik? Nak isi minyak dia tak cukup dengan duduk betul. melayan feedback, melayan rejection, tak boleh. Kita refuel dengan you kena cari someone yang boleh you talk, dapatkan dia punya advice, orang yang dah berpengalaman dalam rejection, dalam bidang tu. Betul. You boleh baca berkaitan dengan rejection, tengok video, movie berkaitan dengan rejection, berkaitan dengan bidang kita dan sebagainya, menyebabkan you start rasa macam diri you macam okay, you boleh tarik nafas, you start okay balik. Betul. You start rasa macam minyak tu penuh balik dan sebagainya. Lepas you dah reflect, you nak kena isi minyak. And then saya masuk terus R yang keempat yang aku jisa. R yang keempat barulah you boleh apa? Yang keempat pula. Yang ketiga baru you dah start boleh refocus balik. Apa yang you tengah buat lah. Mengajar lah. Tak apalah, kita layan lah, kita respon lah. Kan setakat yang kita mampu dan sebagainya. Kan? Alright. So that's the 3 R yang saya rasa kita kena take note lah untuk after kita terima rejection dan sebagainya. Thank you kepada yang bersama dengan kita, Cikgu Biha ada. Thank you tuan-puan. Saya recap sikit, reflect tuan-puan, refuel dan refocus. Tuan-puan boleh take note, mungkin ada yang anda faham boleh share balik dekat ruangan komen apa yang anda dapat, pengalaman anda kena reject, anda mereject ke. So ni 3 kesan, simple je. Saya dapat dari Dan Lok tadi. Bila kena rejection ni 3 keadaan yang berlaku. Yang pertama ialah yes. Yes ni maksudnya diterima. Bila orang reject, kita buat close deal, kita tak reject, maksudnya kita diterima, kita dapat apa tuan-tuan? Dapat income, dapat klien baru, dapat pengalaman baru, kita dapat keseronokan lah, happy lah. Okay, boleh dapat. Ini yang berlaku. Yang kedua pula, bila berlaku rejection ni, klien kata apa? No, saya tak nak lah ambil kelas dengan cikgu. Saya tak nak lah produk cikgu. Saya tak apa, terima kasih. Bila cakap tak, tuan-puan, apa yang kita boleh dapat ialah kita tahu dan kita tak nak buang masa dengan klien yang tak nak kita. Boleh dapat tuan-puan? Klien reject kita, bagus. Tandanya dia tak nak kita dan jelas. Kita tak bazir masa pada orang yang tak nak servis kita. Kadang dia dah ada cikgu lain, dia dah ada tuition, kelas dia dah pack, dia tak mampu. So straightforward dia bagi tahu, minta maaf cikgu, saya bukan tak nak, saya tak mampu, saya tak boleh, kelas saya dapat. Okey, clear. So mudah tu tuan-puan. Saya share sikit story. Saya penat tau. Ada satu student lah. Ni bila saya dah start buat coaching Coach Amir.
Saya coach orang yang dia tak nak pun Coach Amir untuk berjaya tau. Tapi I macam bersungguh-sungguh cakap, cikgu kena buat macam ni cikgu. Cikgu kena gini okey, gini bahaya. Dia macam memang tuang air ke daun keladi lah Coach Amir senang cakap. I rasa bersungguh-sungguh dah ni. Cikgu tu macam, okey. Ya. So saya kata macam, kenapa adakah sesi coaching saya ni tak berkesan? Bila saya check balik dengan tim, Isa, jangan bazir masa pada orang yang tak nak berjaya. Jangan bazir masa tuan-tuan dengan orang yang tak nak berjaya. Memang dia tak nak. Dah tak apalah, saya okey dengan keadaan saya sekarang. Kenapa you nak suruh I lagi berjaya? I tak nak. Ya, sebab Coach Isa, ada orang dia berjaya dengan tidak berjaya tau Coach Isa. Dia dah rasa berjaya dengan tidak berjaya. Kan? Ada orang lah dia rasa lah kan. Tak tahulah nak tulis ke tak point ni. Berjaya dengan tak berjaya. Allah. Reflect, jangan lama sangat ambil masa. Thank you. Review, mengisi balik apa yang tak berapa cukup. Cara cari seseorang. Okay, good. Kembali fokus goal yang nak capai. Thank you very much. Puan, saya panggil Puan Hasimah. Thank you yang tulis balik. Kalau kita close deal, orang terima, kita dapat klien, dapat income. Kalau dia reject kita, kita jelas dia tu merupakan klien yang kita tak perlu bazir masa lah dengan dia. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir, tuan-tuan, bila rejection ni, apa yang kita dapat, yang kita bincangkan hari ni iaitu lesson. Apa pembelajaran yang kita dapat bila orang ni reject kita? Oh, baguslah. Aku dapat cara untuk kita improve nak hadapi rejection. Kita belajar yang tak semua orang sesuai ambil servis kita. Tak semua orang kena ambil. Tak mampu kita kan. That's why ada ramai cikgu yang boleh mengajar. Dan lesson ni ada macam-macam tau. Yang penting tuan-tuan, you belajar sesuatu daripada rejection tu. Bukan kerugian yang you dapat, tapi pembelajaran yang you boleh guna untuk masa-masa akan datang. Tak kerana rejection Coach Amir, kita tak jadi macam gini betul. Tak jadinya Legend Booster, tak jadinya Coach Isa berbicara, tak jadinya Coach Amir, tak jadinya orang kata tutor profesional Malaysia yang kita ke arah nak tambah baik, nak berikan yang terbaik kepada anda. Boleh dapat tuan-tuan? Saya teringat one of the kisah daripada Sifu Marketing lah Coach Isa. Saya tak sebutlah nama dia. Dia cerita macam mana dia suka dengan rejection. Kan? Dia suka dengan rejection sebab daripada rejection tu dia tambah baik apa yang klien nak dan sebagainya. Kesan dia bila dia pergi offer the next service, next product dia pula tanya, reject lah saya. Dia sampai level gitu tau. Sampai orang dah tak tahu dah nak reject sebab apa. Orang dah tak tahu nak reject sebab apa, sebab servis dia okey, produk dia okey dan sebagainya. Sama juga dengan kita punya bidang tutoring. Yes. Saya sebab bila saya dengar tu saya rasa macam wow, dia macam quite amazing lah. Kadang kita takut dengan rejection lah, tapi kita twist sikit je. Kita terima rejection tu banyak. Last kali kita upgrade every rejection tu yang menyebabkan kita punya value pun makin best dan sebagainya. Sebab orang kata apa, in our pain yang Coach Isa, we create a greatest potential kan, macam gitu. Kesakitan mana lah dia dapat. Tak, kadang betul kan, kadang kita tak tahu apa kita punya potensi yang sebenarnya kan. Apa power kita kan, kepoweran kita yang sebenarnya sehingga kita kena reject. Perasan tak Coach Isa kalau sebelum ni kan, yang bersama dengan kita yang bersama dengan Cik Amir, saya perasan kita minta untuk buat itu, buat ini ataupun live dan sebagainya, betul tak? Tapi dia rasa tak nak, and then dia reject lah. Dia reject segmen ke, dia reject diri dia sendiri bersama dengan kita dan sebagainya. Tapi kesan rejection tu adalah kita tengok sekarang ni dia dah bersama dengan company lain, produk lain dan sebagainya. Mereka buat live, nampak lagi sukses. Dia pula aktif buat live. Nampak tak? Tak, sebab kadang pilihan rejection tu menyebabkan kita akan jumpa greatest potential dalam diri kita. Okey, itu dia perkataan dia. Create greatest potential. Boleh dapat. Thank you very much.
Okay, thank you juga Tuan Puan yang bersama dengan kami. Cikgu Biha, tadi ada Ustazah Waida ada, Puan Hasimah ada. Thank you very much. Cikgu Amelia, terima kasih yang support. So, setiap pagi Tuan Puan, jika anda perasan, kita adakan sesi Legend Booster. Untuk booster kepada pendidik dekat luar sana, start jam 9.30 pagi. Kalau anda perasan, 9.30 malam pula kita ada Tutor Professional Malaysia Talk Show, berkongsi mungkin lebih kepada tips untuk pelajar. Semalam nampak enjoy dengan adik-adik. Yes, betul. Sebab awal-awal benda ni saya buat Coach Amir masa petang tu, yalah saya pun ada emergency. Speaker patutnya ada seorang speaker tapi dia tak sihat. So saya try. Saya kata okay guys, malam ni kita live bersama. Saya dah jangka kan untuk di reject tau. Tapi alhamdulillah semua on. Saya macam uish, ramai pula malam ni. Tu saya macam okay, lepas tu saya susun point pula. Saya bagi pressure lagi, iaitu saya kata make sure korang ready lah, ada point, ada gambar. Tahu nak cakap apa. Kita nak suruh reject kan? Pergilah PM boss. Berani pula dia PM boss. Berani. Saya macam memang kira maksudnya memang okey, kental. Itu yang kita capai lah. Culture kan. Yes. Okay, thank you very much Tuan Puan jemput untuk sebarkan pada kenalan jika sharing pagi ni bermanfaat. Simple je Tuan Puan tentang rejection. Mungkin kita belajar sesuatu, mungkin kita dapat sesuatu, mungkin kita dapat income, mungkin kita di-reject untuk kita dapat track baru yang lebih baik. Okey, harap apa yang kami kongsikan bermanfaat. Coach Amir, petang ni kita ada Extraordinary. Untuk Legend Blueprint Mentorship untuk package yang premium. Sebelum ni kita dah buat guys. Okay, ini untuk first day premium. Yes. So, dengan cerita hari ni kita dah nak kita dah nak check dah. Modul masing-masing, progress masing-masing, okey ke tu? Ada yang belum siap ni. Ramai yang sebenarnya berpeluh nak join petang ni, yang ready, mungkin ada tengah buat persiapan. So petang ni kita bukan just nak cerita-cerita je. Memang kita nak tengok modul setiap seorang semua boleh ready, video setiap seorang, e-learning masing-masing, e-book ke, cover ke. So petang ni insyaAllah akan berjalannya first extra session, first extraordinary session bersama dengan warga LBM Premium. So besok pula bersama dengan pelajar-pelajar MSU. Okey, dan hari Sabtu ni kita bersama dengan Dr. Zailah. Nak jadi pendidik unggul, formula pedagogi. Itulah lebih kurang Tuan Puan. Sebab apa? Sebab kita nak upgrade berkaitan dengan pedagogi, cybergogi, at least dapat gambaran Tuan Puan. Orang kata at least we have hope. Gitu. At least ni bagus juga kan. Nombor 3, nombor 3. Hari Ahad ni kita ada freemium marketing. Coach Isa, betul? Yes, betul. Untuk 100. So ini antara topik-topik yang kita bincangkan lah. Hard sell, soft sell. Kita nak buat marketing yang orang tak nampak sangat menjual. Kalau dah buat marketing, orang reject, orang blue tick, orang tak respon pula, macam mana? Hari ni kita dah bincangkan supaya kita lebih ready, lebih kental lah Tuan Puan untuk teruskan perjuangan kita dalam bidang pendidikan. Okay, I think that's all. Betul, Coach Amir? Betul. So far daripada kami tak ada apa dah Tuan Puan. Thank you banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa di next session. Esok bersama dengan Coach Muhammad Noor insyaAllah. So guys, itu je daripada kami. Yakin sebelum jaya, be the legend. Bye. Assalamualaikum. Alright, nice.